Hai, Shalom. Mari kita mengkaji daripada Ibrani bab yang kedua, daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat. Mari saya bacakan dahulu. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Oleh itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita dengar, takut kita hanyut kelak. Jika firman yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar dan setiap pelanggaran serta keingkaran mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita mungkin terlepas daripadanya jika kita mengabaikan penyelamatan yang sedemikian besar? Pada mulanya Tuhan telah menyebutkannya, dan kemudian orang yang telah mendengar kata-katanya itu turut mengesahkannya. Allah juga telah memberikan kesaksian dengan pelbagai tanda, keajaiban, mujizat dan pengurniaan Roh Kudus menurut kehendaknya sendiri. Ini firman Tuhan. Apabila kita memperhatikan ataupun mengingat apa yang kita telah pelajari dalam Ibrani bab yang pertama, kita sudah dimulakan dengan menyatakan tentang supremasi Yesus Kristus. Dikatakan Yesus ialah firman Allah, Yesus ialah anak Allah, Yesus ialah pewaris segala-galanya, Yesus ialah pencipta dan juga ejen penciptaan, Yesus ialah sinar ataupun cahaya gemilang kemuliaan Allah, Yesus ialah gambaran sempurna kewujudan Allah. Dia pemelihara ataupun penopang segala-galanya dengan kuasa firman-Nya, dan dia juga ialah korban dosa kita. Kita juga sudah belajar bagaimana Yesus lebih besar daripada para malaikat, dari segi namanya, dari segi kedudukannya, dari segi kemuliaannya, dari segi sifatnya, kedalatannya, teladannya, pekerjaannya, dan juga kejayaannya. Dan itu yang kita perhatikan tentang Yesus Kristus dalam Ibrani bab yang pertama. Jadi apabila kita masuk dalam Ibrani bab yang kedua ayat yang pertama, ianya dimulakan dengan begini, oleh itu. Maksudnya jadi ataupun kerana itu ataupun therefore, bermaksud ini adalah kenyataan yang berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari tentang Yesus dalam bab yang pertama. Oleh itu dia katakan, kita harus memberikan perhatian. Memberikan perhatian ataupun close attention. Ini adalah beban dalam hati penulis surat Ibrani ini. Kalau kita pergi kepada Ibrani bab yang ke-13 ayat ke-22, dikatakan memberi nasihat. Ada unsur nasihat itu, ada unsur memberi amaran dan juga peringatan. Dan juga katakan dia memberi exhortation, iaitu dia mengajar dan kemudian mengingatkan. Nah, ini salah satu perkara kenapa saya suka dengan surat Ibrani. Dia mengajar kita tentang siapakah Yesus Kristus. Kemudian di akhirnya dia membuat satu aplikasi, yaitu dia ingin mengingatkan kita semula. Ataupun kadang-kadang dia memberi amaran kepada kita. Ada beberapa kali di dalam surat Ibrani ini apabila penulis ini memberi amaran kepada kita. Ini ialah salah satu amaran yang dia berikan. Dia katakan oleh itu, tentang apa yang kita sudah pelajari tentang Yesus Kristus. Jadi kita harus memberikan perhatian, careful ataupun closer attention yang lebih kepada segala yang kita telah dengar, iaitu semua tentang siapa, tentang kepribadian dan juga pekerjaan Tuhan Yesus Kristus dalam bab 1 dan semua ajaran Kristian yang benar. Kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita dengar katanya. Apa yang kita telah dengar. Ayat dengar ini memberi gambaran bukan kamu dengar secara pasif, lepas kamu dengar kamu lupa, tetapi ayat dengar ini ialah selepas kamu mendengar, kamu harus meresponi tentang apa yang telah kamu dengar. Jadi kita harus mendengar dengan aktif, bukan secara pasif. Kemudian mari kita fokus kepada ayat takut kita hanyut kelak katanya. Jadi kita harus mendengar dengan lebihnya, dengan perhatian yang lebih lagi tentang Yesus Kristus ataupun segala kebenaran di dalam firman Tuhan. Kenapa? Takut kita hanyut kelak, kata penulis ini. Ingat, surat Ibrani ini ditulis kepada orang yang sudah percaya. Yang pertama terutamanya kepada orang Yahudi yang menjadi orang Kristian ataupun dipanggil sebagai the Messianic Jews. Begitu juga ianya ditulis kepada
orang Kristian yang datang daripada latar belakang orang bukan Yahudi yang menjadi Kristian ataupun dalam kategori Gentile believers, dan juga kepada kita, sebab kita percaya bahawa surat ataupun surat Ibrani ini ataupun firman Tuhan ianya juga disampaikan kepada kita. Jadi surat ini dituliskan kepada kita supaya kita memperhatikan apa yang telah kita dengar selama ini. Warning kepada orang Yahudi yang menjadi Kristian, orang bukan Yahudi yang menjadi Kristian, dan juga kepada kamu dan saya, yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Dan dikatakan takut kita hanyut kelak. Ayat hanyut kelak iaitu drift away ataupun aimlessly ataupun to slip by. Beberapa gambaran yang kita boleh gunakan untuk ayat hanyut ini. Yang pertama, kalau kamu boleh bayangkan, iaitu apabila cincin di jari kamu itu keluar daripada jari kamu. Nah, itu juga boleh dilihat sebagai drift away ataupun hanyut. Yang kedua ialah apabila kita bayangkan air yang mengalir daripada pipe yang bocor, yang menitik sedikit demi sedikit, ianya juga boleh dilihat sebagai hanyut. Yang ketiga ialah apabila kamu bayangkan tanah yang rusuh di tepi jalan. Adapun kamu bayangkan, ini sangat-sangat jelas untuk ayat hanyut kelak ataupun ayat hanyut itu, iaitu apabila perahu itu dianya tidak diikat pada tiang ataupun jeti yang perlahan-lahan ianya mulai hanyut. Dan ini memberi gambaran kepada kita, kalau kamu bayangkan perahu itu di kawasan sungai ataupun tasik yang tenang, tapi ianya tidak diikat pada tiang jeti dan secara perlahan ianya hanyut. Dan ini mengingatkan kita tentang proses ini ialah perlahan-lahan dan bukan mengejut. Dan ini yang dia takut ataupun ini yang dia beri amaran kepada kita, takut kita hanyut kelak. Kita akan hanyut secara perlahan-lahan. Itu sangat-sangat bahaya. Bagi orang Yahudi yang sudah menjadi Kristian, salah satu yang menjadikan mereka hanyut semula ialah apabila mereka kembali semula untuk hidup di bawah hukum Taurat Musa. Padahal apabila mereka menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat Musa. Tapi bagi orang Yahudi pada masa ini dalam surat Ibrani, salah satu kenapa mereka harus diberi amaran ini supaya mereka jangan kembali semula untuk hidup di bawah hukum Taurat Musa. Kerana sekarang kita berada di bawah hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Kita tidak perlu lagi untuk kepada orang Yahudi, jangan lagi pergi kepada hal yang lama, jangan lagi menurut hukum-hukum yang lama. Walaupun hukum Taurat Musa itu ialah hukum yang baik yang datang daripada Tuhan, tapi mereka tidak perlu lagi hidup di bawah hukum itu. Itu untuk orang Yahudi. Untuk orang bukan Yahudi pula ialah supaya mereka jangan kembali untuk menyembah berhala. Itu salah satu perkara yang sangat tidak bagus untuk orang bukan Yahudi, sebab sebelum ini mereka menyembah berhala, mereka menyembah Tuhan-Tuhan dan juga patung-patung dan sebagainya. Jadi apabila diberi amaran, takut mereka hanyut kelak, iaitu kepada orang bukan Yahudi juga, supaya mereka jangan kembali untuk menyembah berhala. Nah, bagi kita juga begini, supaya kita tidak kembali semula kepada kehidupan kita yang lama sebelum kita mengenali Yesus Kristus. Jangan kita hidup dalam jerumus dalam kehidupan yang berdosa sebagaimana yang kita lakukan sebelum ini. Kita jangan lagi kembali, dan ini yang dikatakan oleh penulis ini, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita dengar supaya kita tidak hanyut nanti, takut kita hanyut kelak. Dan proses hanyut ini harus diingatkan, ianya terjadi secara perlahan-lahan, bukan mengejut. Nah, mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat kedua dikatakan, jika firman yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar, iaitu ejen yang memberikan firman ini ialah malaikat, dan ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada perjanjian lama ataupun Taurat. Kalau kamu rujuk dalam Ulangan bab yang ke-33 ayat yang kedua, di mana petikan ini dipetik, ianya merujuk kepada orang kudus, orang suci, lebih-lebih lagi ianya merujuk kepada para malaikat sebenarnya. Dan ini yang dikatakan oleh Stefanus sebelum dia direjam
diterjam oleh orang Yahudi pada ketika itu. Dia katakan, kalau saya petik dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat ke-53, dia katakan, kamu telah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat, tetapi kamu tidak mematuhinya. Jadi Stefanus berkata bahawa dalam perjanjian lama, Taurat Allah itu diberikan ataupun disampaikan melalui perantaraan malaikat. Begitu juga dikatakan oleh Paulus dalam Galatia bab yang ketiga ayat yang ke-19. Dia katakan bahawa Taurat itu disampaikan oleh malaikat. Jadi jika firman ataupun Taurat yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar, dan kalau kamu rujuk Wahyu bab pertama, yang pertama juga melalui perantaraan malaikat, itu sesuatu yang sangat menarik juga kan kalau kamu perhatikan. Jadi jika firman yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar dan ini kesannya, dan setiap pelanggaran serta keingkaran mendapat balasan yang setimpal, jadi sini kamu melihat firman ini merujuk antara hubungan orang Israel dengan hukum Taurat dalam perjanjian lama secara amnya, dan ada hukuman yang setimpal kepada mereka yang melanggar hukum Taurat yang disampaikan melalui malaikat. Ianya contohnya seperti melanggar hukum Sabat ataupun melawan kepimpinan Musa, ataupun apabila umat Israel mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau kamu baca dalam terutamanya dalam buku-buku Taurat, lebih-lebih lagi dalam Keluaran dan juga kitab Bilangan, kamu melihat betapa setimpalnya balasan yang diberikan kepada mereka kerana mereka tidak taat kepada firman ataupun hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan melalui perantaraan para malaikat. Kalau kita rujuk dalam Ulangan bab yang ke-28, berkat kepada mereka yang mentaati firman, kutuk kepada mereka yang mengingkari firman ataupun Taurat Tuhan ataupun Taurat Musa. Jadi ini sangat-sangat serius dan ini disampaikan melalui malaikat. Tetapi kalau kamu bandingkannya sekarang, kata dalam firman ini, pada mulanya Tuhan telah menyebutkannya, dan sekarang dia merujuk kepada keadaan sekarang dalam perjanjian baru. Tuhan ini ialah Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya perhatikan dikatakan ayat menyebutkannya. Saya rasakan ini terjemahan yang tidak berapa sesuai. Saya rasakan memberitakannya itu lebih tepat lagi, sebagaimana dalam terjemahan baru Indonesia, ataupun to be spoken by the Lord. Dan siapa yang menyatakan ini? Yaitu Tuhan ataupun Lord ataupun Kurios dalam bahasa Yunani, ataupun Adonai ataupun Adonai dalam bahasa Ibrani. Dan ini merujuk kepada Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus secara spesifiknya. Kalau kamu perhatikan ayat yang digunakan untuk Ibrani bab yang pertama ayat yang ke-10, pada mulanya engkau ya Tuhan ataupun Adonai ataupun Kurios, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau tadi merujuk kepada malaikat, dan hukuman yang setimpal akan dikenakan kepada mereka yang mengingkari firman Tuhan yang disampaikan melalui para malaikat dalam perjanjian lama. Tetapi di sini sekarang dalam perjanjian baru, firman sekarang disampaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang kita perhatikan, Taurat yaitu melalui malaikat ataupun melalui Musa, tapi Injil ialah melalui Yesus Kristus. Dan kemudian ini bukti dia. Apakah bukti Yesus telah menyebutkan ini, ataupun apakah bukti Tuhan telah menyampaikan berita ini kepada kita tentang firman-Nya? Dan dikatakan, dan kemudian orang yang telah mendengar kata-katanya itu turut mengesahkannya. Allah juga telah memberikan kesaksian dengan berbagai tanda, keajaiban, mukjizat, pengurniaan Roh Kudus menurut kehendak-Nya sendiri. Dan di sini kita melihat berbagai bukti yang digunakan untuk menyatakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri telah memberitakan firman ini. Yesus memberitakan firman ataupun Injil, dan kemudian para rasul ataupun saksi-saksi yang pertama telah mendengar kata-katanya itu. Dan ini merujuk kepada, ini membuktikan bahawa penulis surat Ibrani ini bukan saksi mata, tapi dia mengenal siapakah mereka saksi-saksi pertama pada ketika itu. Dan di sini kita melihat Tuhan Allah sendiri yang telah memberikan kesaksian pelbagai. Kalau kita rujuk dalam Ibrani bab yang pertama ayat yang kedua sepatutnya dekat sana. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anak-Nya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya, yaitu sekarang akhir zaman.
Tuhan telah berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan banyak yang bukti-bukti bahawa ini benar-benar disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertama dikatakan ada tanda, ada signs, ada keajaiban, wonders, ada mujizat, miracle, ada pemurniaan ataupun gift, dan semua ini untuk mengesahkan ataupun untuk memberi kesaksian bahawa firman ataupun Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini benar. Jadi kalau kita bandingkan dua hal ini, ejen tadi yang pertama ialah para malaikat. Untuk Taurat Musa ataupun dalam perjanjian lama, Tuhan telah memberikan firman ataupun Taurat kepada Musa melalui perantaraan para malaikat. Dan kalau kamu melihat kesannya sangat-sangat serius apabila mereka umat Israel melanggar dan juga mengingkari firman Allah yang telah disampaikan melalui mereka ataupun kepada mereka melalui para malaikat. Kalau ini sangat-sangat serius, jadi bagaimana pula kalau ejen itu yang menyatakan firman ini ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri, iaitu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri telah menyatakannya, tidak lagi melalui perantaraan para malaikat, tetapi Injil ataupun kebenaran ini ataupun berita tentang keselamatan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, iaitu firman Allah diberitakan oleh Yesus. Yesus bukan hanya memberitakan firman Allah, malah dia sendiri ialah firman Allah yang hidup, dan ianya juga disaksikan oleh berbagai saksi yang pertama para rasulnya, dan juga malah Bapa yang di syurga sendiri menyatakan, ini anakku, dengarkan dia, kata Tuhan apabila Yesus dinampakkan ataupun dimuliakan di atas gunung. Dan ini membandingkan dua perkara yang sangat-sangat besar. Oleh itu apabila kita pergi kepada ayat yang ketiga, oleh kerana dalam perjanjian baru ini Tuhan Yesus sendiri yang membicarakannya, bagaimana kita mungkin terlepas kalau dalam perjanjian lama ianya disampaikan melalui para malaikat, dan apabila mereka melanggar ataupun tidak mengingkarinya, kesannya sangat-sangat serius. Apatah lagi dalam perjanjian baru, yaitu ejen yang membawa ataupun menyampaikan ataupun memberitakan firman ini ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka soalan dalam ayat yang ketiga ini sangat-sangat relevan untuk kita pada masa sekarang. Jadi bagaimana kita mungkin terlepas daripadanya jika kita mengabaikan penyelamatan yang sedemikian besar? Kalau dalam perjanjian lama sudah melanggar dan mengingkari firman itu memberi kesan yang sangat-sangat serius, bagaimana pula dengan dalam perjanjian baru yang disampaikan ataupun diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Bagaimana jika kita mengabaikan penyelamatan yang sedemikian besar? Kata penulis surat Ibrani ini, do not neglect ataupun mengabaikan ataupun neglect, to be careless or to disregard, ataupun penyelamatan, iaitu di mana kita sudah mewarisi penyelamatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Ibrani bab yang pertama ayat yang ke-14. Nah, itu persoalan yang sangat-sangat penting. Oleh itu, dua kesimpulan yang kita harus perhatikan. Yang pertama ialah jangan kita hanyut, jangan kita drift away daripada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Itu penting kerana dalam bab yang pertama kita sudah melihat siapakah Yesus Kristus itu, bagaimana dia menjadi penebus kita, kenapa dia lebih besar daripada para malaikat, malah daripada mereka yang berada di syurga hanya Yesus saja yang paling besar. Jadi kalau kita meninggalkan iman ini, kita akan mendapat balasan yang setimpal, kata Tuhan dalam firman ini. Oleh itu kita jangan hanyut, do not drift away. Jangan untuk orang Yahudi yang telah menerima Yesus, yaitu Messianic Jews, jangan mereka kembali semula kepada hukum Taurat. Bagi orang bukan Yahudi, jangan kembali semula untuk menyembah berhala. Bagi kamu dan saya, jangan kita kembali semula kepada kehidupan kita yang lama. Jangan hanyut, do not drift away.
away daripada iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Itu amaran kepada kita. Dan yang kedua yaitu peringatan juga kepada kita supaya kita jangan mengabaikan, do not neglect ataupun disregard keselamatan yang telah kita dapat melalui Yesus Kristus. Jangan mengabaikan penyelamatan yang besar, bukan yang kecil tahu, ini yang besar. Dikatakan dalam Ibrani bab yang pertama, Yesus telah dikatakan ayat yang ketiga dikatakan Yesus telah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Itu ialah penyelamatan yang besar bagi kita. Jangan kita mengabaikannya. Jangan mengabaikan penyelamatan yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Oleh itu ini ialah warning yang pertama, amaran yang pertama. Amaran ini menunjukkan kepada kita bahawa penulis surat Ibrani ini benar-benar mengasihi kita, benar-benar mengasihi mereka yang membaca surat Ibrani ini. Dan kita juga tahu firman Allah dalam perjanjian baru ini juga untuk kita. Maka Tuhan juga sangat-sangat mengasihi kita supaya kita jangan menolak keselamatan ini ataupun mengabaikan keselamatan ini. Oleh itu kita jangan hanyut, do not drift away, dan jangan mengabaikan penyelamatan yang besar ini. Ini amaran bagi kita. Ambil ini sebagai firman yang datang daripada Tuhan yang mengasihi kita, kerana Dia telah mati di kayu salib bagi kamu dan saya dan telah menebus dosa kita. Itu kebaikan Tuhan. Jangan hanyut dan jangan mengabaikannya. Sehingga itu jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Shalom.